يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن والصعب إذا شئت سهلا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada pagi ini kita dapat bertemu. Baik. Jadi kita berhenti di muka surat 7 tu. Dan bahwasanya Nabi Muhammad. Qala musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumi fid darain, kata pengarang. Dan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ia benar pada tiap-tiap barang yang dikhabarnya. Yang pertama, nama Nabi Muhammad. Kita sebut siapa yang bagi nama Nabi Muhammad. Saya masuk tadi, saya nampak ada spanduk. Tuan-tuan ada buat perarakan. Bagus. Jadi ada ustaz, soalnya kita dengar ustaz ceramah tentang Maulidur Rasul, yakni cerita tentang kelahiran Nabi dan sejarah hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam cerita tu biasanya kita akan dengar siapa yang bagi nama dekat Nabi Muhammad. Yang bagi nama Nabi Muhammad ni adalah Tok Wan Nabi, Abdul Muttalib. Setelah ibu Nabi SAW melahirkan Nabi, maka Abdul Muttalib, Tok Wan Nabi tu, ambil Nabi SAW, bawa masuk dalam Kaabah. Kemudian dalam Kaabah tu dia bagi nama. Nama dia adalah Muhammad. Tok Wan Nabi, Abdul Muttalib. Tok Wan Nabi dia hebat sebab dia beberapa kali diberi ilham. Tuan-tuan tahu pergi Zamzam. Mula-mula keluar pada zaman Nabi Ismail dengan ibu dia Hajar. Sebenarnya pergi Zamzam tu orang abaikan, sehingga pergi Zamzam tu dia peribuk pasir, dia tutup pergi Zamzam. Yang jumpa kali kedua Tok Wan Nabi, Abdul Muttalib melalui mimpi. Itu yang bangsa Arab sangat menghormati keluarga Nabi, sangat. Walaupun mereka musuh pada Nabi Muhammad SAW, mereka tak mau beriman, tapi mereka tetap respect. Sebab ini adalah cucu kepada Abdul Muttalib yang jumpa pergi Zamzam untuk kali kedua. Dia mimpi. Sama juga Abdul Muttalib ni diberi ilham oleh Allah untuk beri nama Nabi Muhammad. Bila diberi nama Nabi Muhammad ni, maka seluruh bangsa Arab masa tu, ramai bangsa Arab, ketua-ketua ni tak setuju. Muhammad, dia berkata ni nama yang tak boleh bagi nama yang pelik. Dan bangsa Arab tak pernah namakan anak mereka Muhammad, tak pernah. Tapi pelik, macam mana Tok Wan Nabi boleh terfikir nak bagi nama Muhammad. Setelah tu baru ramai orang nama Muhammad. Sebelum tu orang Arab tak bubuh, pasal orang Arab rasa segan nak bubuh. Sebab apa? Muhammad ni, kalau kita dalam bahasa Arab lah, Mahmud dengan Muhammad makna dia sama. Mahmud maksud dia yang terpuji. Tapi yang terpuji lah, sekadar yang terpuji. Kalau Muhammad ni maksud dia yang sentiasa dipuja-puji, dulu, kini dan selama-lamanya, tanpa henti-henti, baik di dunia, baik di akhirat. Itu orang Arab tak bubuh nama tu. Sebab orang Arab fikir mana ada manusia yang macam tu. Manusia ni biasanya masa hidup je orang puji, ataupun masa ada duit ke, masa kaya ke, ada pangkat, ramailah orang puji. Sekali bila dah jatuh, tuan-tuan, orang mau pakat tak nampak lah manusia. Ataupun bila dah bermusuh, pakat duduk mengata. Tapi mana ada manusia yang sentiasa dipuji. Tapi Tok Wan Nabi, yakni Abdul Muttalib, dia bertegas, tak, anak ni Muhammad. Sebab dia yakin ni anak ni akan jadi orang yang hebat dan dia akan dipuji tanpa henti-henti. Sebab tu waktu Abdul Muttalib, masa tu Abdul Muttalib menjadi ketua di Mekah, dia ketua. Waktu sebelum Nabi SAW menjadi Rasul.
Waktu Nabi SAW kecil lagi. Abdul Muttalib dia ada satu kursi, tak ada siapa berani duduk, macam tahta dia lah. Tak ada siapa berani duduk di kursi kebesaran ketua Mekah lah tuan-tuan. Siapa tak berani duduk. Tapi Nabi SAW waktu kecil dah duduk di kursi tu. Nabi dah duduk lah. Seolah-olah simbolik Nabi akan menjadi ketua nanti bagi penduduk di Mekah akan datang. Baik dikata ketika mana Fathul Mekah, pembukaan kota Mekah. Sebab tu bila orang nak turun balik Nabi, waktu itu Nabi kecil lagi, belum 8 tahun. Tapi Tok Nabi Abdul Muttalib kata apa? Tak perlu turunkan, dia akan menjadi orang yang hebat pada masa akan datang. Dan apa yang Tok Wan Nabi sebut tu betul. Sebab tu Muhammad ni dari segi makna hanya ada pada Nabi saja. Kita pun nama anak Muhammad, kita ambil berkat Nabi lah tuan-tuan. Macam tu lah Muhammad. Tapi dari segi makna dia tu hanya ada pada Nabi SAW. Mana ada macam Nabi tuan-tuan. Hatta Nabi-Nabi yang terdahulu pun tidaklah terus dipuja-puji seperti mana Nabi SAW. Muhammad sampai sekarang yang paling terkenal tuan-tuan. Wa rafa'na laka dzikrak, dan diangkat sebutan namamu. Inilah Quran sebut. Tu orang yang paling terkenal kat dunia ni Nabi SAW. Kita nak semayang, azan sebut nama Nabi. Masa semayang kan, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, mengucap tu. Wa asyhadu anna Muhammadar, kita sebut nama Nabi, tak sebut batal dalam tahiyat akhir. Nama Nabi lah yang paling banyak disebut-sebut sampai sekarang. Nah, itu nama Nabi SAW, sentiasa dipuja-puji. Ada seorang penulis daripada barat, nama dia Michael H. Hart. Michael Hart ni seorang doktor, profesor di universiti. Dia tulis buku yang sangat bagus, 100 manusia yang paling berpengaruh dalam sejarah. Daripada dulu lagi, pada zaman Nabi Adam sampai akhir kiamat, manusia yang paling dia datang, dia memberi pengaruh kepada dunia. Dia paling memberi pengaruh. Jadi dia sebut buku tu The Most Influences, macam itulah. 100 orang, 100%, 100 orang yang paling memberi pengaruh. Dia letak nombor 1, ramai dia letak 1, 2, 3. Tapi nombor 1 termasuklah Nabi Isa. Kita tahu orang Kristian yang menganggap Nabi Isa tu Tuhan. Jesus ni dia anggap Tuhan lah. Dia pun Kristian juga, mereka hak. Tapi Jesus ni dia letak nombor 2. Nombor 1 dia letak Nabi Muhammad SAW. Dan kita tahu di dunia ni Kristian lebih ramai daripada Islam daripada sekarang ni lah. Kristian ada 2 bilion lebih, 2.5 bilion macam tu lah. Islam ada 1.7 bilion. Agama nombor 2 teramai Islam. Tapi selagi beberapa tahun ni Islam, banyak pengkaji kata Islam akan menjadi agama yang paling ramai dalam beberapa tahun ni, mengatasi Kristian. Baik, jadi dia punya bila dia bagi ceramah kat universiti dia, dalam bilik kuliah tu, banyaklah anak murid dia yang marah. Sepatutnya nombor 1 Jesus, yang ni Nabi Isa, ini Tuhan kita. Kenapa buh Nabi Muhammad? Apa kata Michael Hart? Michael Hart bertegas, dia kata cuba kamu, dia bagi tahu kat anak murid dia, cuba kamu sebut satu nama individu, satu manusia, bila dihina seluruh dunia bangkit. Betul tak? Cuba sebut satu individu tuan-tuan, kelahirannya disambut seluruh dunia. Sebut siapa dia. Yang kelahiran ni tuan-tuan boleh tengok di Facebook, orang share kan, Maulidur Rasul seluruh dunia. Masya Allah, macam lautan. Bagaimana di Turki, Azerbaijan, bagaimana di di Mesir, bagaimana di Jordan, di Syria, di Malaysia, Indonesia, di India, Pakistan, seluruh negara Islam ni penuh. Hatta di belah barat tuan-tuan, di London dan sebagainya, orang buat Maulidur Rasul sungguh. Sambutan, ada ke manusia yang macam tu? Kelahirannya dikenang-kenang. Itu sebutan namanya disebut. Ni ada masjid yang baca berzanji kan. Ada yang baca berzanji. Kata tuan-tuan faham, berzanji tu cerita riwayat hidup Nabi SAW di waktu lahir macam mana. Itu betul. Nama dia Muhammad ni sungguh nama yang sentiasa dipuja-puji tanpa henti. Baik, kemudian kita wajib percaya apa yang Nabi sampaikan itu semua betul. Wajib. Dan Nabi sampaikan ni dia termasuk dalam urusan akhirat, urusan wahyu, bukan urusan dunia. Urusan dunia Nabi seperti mana manusia yang lain dalam urusan dunia.
Dalam urusan akhirat, urusan agama, Nabi tak pernah salah dalam menyampaikan wahyu. Tak pernah. Kok Nabi tersilap? Oh, silap. Allah Ta'ala bagi wahyu lain, tiba-tiba bagi tahu lain. Nabi tak pernah salah walaupun sikit. Tak pernah salah langsung. Maksum. Tapi dalam urusan dunia Nabi, urusan sebagai manusia, Nabi suruh rujuk pada yang pakar. Sakit ke, tanam tamar ke. Sebab itu bukan tugas Nabi. Bukan para Nabi mai nak ajak cara masakan yang paling sedap. Itu bukan. Itu urusan manusia. Bukan tugas Nabi-Nabi mai nak ajak cara buat rumah yang paling cantik dan hebat. Itu arkitek punya kerja. Ataupun cara nak buat kapal terbang, cara nak buat tak. Nabi-Nabi mai untuk mengajar manusia urusan agama dan sendi-sendi hidup yang asas. Sebab tu dia ajak. Kalau kita tak tahu buat apa, tanya pada orang yang tahu. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tuan-tuan sebut nama ulama' yang paling besar banding dengan tukang masak. Mestilah tukang masak lagi pandai masak. Contoh sekarang ni kat dunia antara ulama' hebat, Dr. Ali Jumaah hebat. Tapi kalau nak banding dengan Gordon Ramsay, kenal Gordon Ramsay? Tu tukang masak orang putih tu, Master Chef. Mana lagi pandai masak? Saya akan kata Gordon Ramsay. Memang bidang dia. Ulama' bidang ulama' lah. Bahagian keagamaan itu bahagian ulama'. Baik. Jadi tuan-tuan dalam urusan dunia macam nak repair motor, mekanik lah paling pandai. Baik. Jadi tuan-tuan, apa nama, Nabi SAW pernah ketika mana Nabi sampai di kota Madinah, penduduk Madinah ni dia buat pendebungaan tamar. Maksud dia bagi kahwin pokok tuan-tuan. Sebab pokok kurma ni dia ada jantan, dia ada betina. Kalau tuan-tuan ambil biji kurma, tuan-tuan tanam terus secara rawak, dia akan dapat 50% pokok jantan yang tak ada buah, 50% lagi pokok betina. Pokok sawit ada jantan betina ke tak ada? Pokok sawit ada kan? Sebab tu kita tak ambil daripada biji tanam, kita ambil daripada tunah. Sebab yang kita ambil tu memang daripada pokok betina. Sama juga pokok tamar, dia pun mesti ambil pada kecil tu, ambil terus benih dia, bukan pada biji tu. Sebab kalau tanam biji takut kena pokok jantan. Tu yang dia ambil tunah daripada tunah pokok, dia ambil supaya dia tahu ni pokok betina, memang dapat ada buah. Baik. Jadi tuan-tuan, ceritanya pun penduduk Madinah ni dia pun buat pendebungaan. Macam mana pendebungaan? Kalau tak buat, dia bergantung pada angin. Angin tiup, nanti debunga daripada pokok jantan tu pergi kepada pokok betina, baru jadi buah. Kalau angin tak ada, tak banyak lah. Jadi orang Madinah ni dia pun buat sendiri. Dia pergi potong pokok buah, bunga. Potong bunga pokok jantan tu, dia pun pergi ketuk pelan-pelan atas bunga pokok betina. Ataupun dia pun ikat terus je. Ambil potong tangkai bunga pokok jantan kurma tu, dia pun ikat terus kat tangkai pokok betina. Jadi Nabi SAW tengok pelik lah. Sebab Nabi ketika mana duduk di Mekah, orang Mekah tak buat macam tu. Orang Mekah biar Dan memang hasil di Mekah sampai sekarang, Mekah bukan banyak hasil sangat. Kalau tuan-tuan puasa tuan-tuan pergi Mekah, yang tuan-tuan makan buah banyak tu bukan pada Mekah, daripada Taif yang subur. Banyak orang pergi Mekah beli balik barang kan, ni barang pada Mekah. Tapi kita tengok made in China. Banyak kan tasbih apa semua. Betul lah tu doa Nabi Ibrahim, rezeki tu datang. Rezeki daripada luar dikumpulkan di situ. Sehingga Mekah ni menjadi sangat maju. Tapi banyak hasil-hasil tu bukan daripada Mekah, daripada luar. Mekah ni bumi ibadah, bukan bumi pertanian. Bumi melakukan ibadah. Bumi pertanian ni Taif, Madinah. Jadi Nabi tengok, Nabi kata, laulam taf'alu la saluha. Nabi kata, kalau biak pun tak apa. Maksudnya tak payah buat pendebungaan tamar tu. Nabi cakap kat belakang. Tapi ada orang sampaikan, dia kata, Nabi kata kalau tak buat pun tak apa, mungkin lagi bagus. Mereka pun tak jadi buat. Bila tak buat, hasil tamar jatuh merudum. Yang Nabi sebut tu atas dasar Nabi sebagai manusia yang duduk di Mekah. Nabi tak tahu pasal pendebungaan tamar ni. Itu bukan urusan kenabian. Bila jatuh tamar, mengadulah pada Nabi SAW. Maka Nabi kata apa? Antum a'lamu bi umuri dunyakum.
kamu sebagai manusia lebih tahu tentang urusan hidup kamu. Dah tanya orang yang masak, tanya orang pergi mancing, macam mana nak repair boat, enjin boat, semua kena tanya orang yang ahli dia, yang pandai buat. Baik, kemudian itu Nabi tuan-tuan. Zaman Nabi pun ada dah doktor nombor 1 Arab. Dia bukan Islam, Al-Haris bin Kaladah. Nabi pun suruh sahabat rujuk dia, sebab dia doktor, walaupun dia bukan Islam, tapi dia doktor yang jujur. Kalau tuan-tuan sakit ni, dia beritahu sakit ni. Tuan-tuan sakit ni, dia beritahu. Macam kita pergi bengkel lah, ada setengah bengkel, walaupun dia bukan Islam, tapi dia sangat jujur. Ada, dia repair, dia beritahu nak repair ni tak, tapi kalau tak repair pun nanti kena repair, sebab ni nak rosak lah. Dia jujur. Ada juga kita pergi tuan-tuan, sebahagian bengkel, bukanlah semua orang Islam, sebahagian bengkel orang Islam yang dia kurang jujur sikit. Ramai je bengkel orang Islam yang jujur tuan-tuan, tapi saya pernah jumpa yang kurang jujur lah. Benda yang tak rosak pun dia pergi tukar. Pasal apa? Dapat banyak. Bukan semua bengkel bukan Islam pun ada yang tipu. Saya nak sebut, saya pernah jumpa bengkel bukan Islam pun ada yang tipu. Baik, tapi saya nak ceritanya, ada orang yang non-Muslim, dia kadang-kadang dia jujur dalam kerja dia. Baik, kemudian lagi kepercayaan atas titahnya daripada suruh dan tegahnya. Itu disebut ni, suruh dan tegah. Ni urusan agama. Kalau Nabi sebut tu betul ya, jangan kita condemn lah. Apa saja hukum hakam yang berada dalam Quran dan dalam hadis, jangan duk gatai condemn lah. Jangan duk kita nak meremehkan. Ada orang nak meremehkan. Alah, kalau hang tak boleh buat, itu kelemahan hang. Jangan kita meremehkan. Hang pun sama lah. Nampak ada orang dia macam tu. Benda haram tetap haram. Betul tak? Benda haram tetap haram. Jangan takabur. Takabur ni maksud dia apa? Bila kita sebut benda ni salah, benda ni haram, dia orang takabur ni, dia susah nak terima kalau benda tu kena kat kepala dia ataupun geng dia, kelompok dia. Dia jadi macam mana? Bila kita sebut benda ni haram, tak boleh, dia kata apa? Batarul haq. Ni dia akan tolak kebenaran. Macam mana tolak? Dia tak mau terima lah tu. Waramtun nas, dan dia hina orang lain. Contoh mudah lah tuan-tuan. Kalau kita muda-muda dulu, kalau ada siapa-siapa muda-muda dulu, buah sikit, sembahyang tak, puasa tak, tapi kita dah umur 40-50 ni, kita ada kesedaran, kita main masjid, mengaji, kita berubah. Kita jumpa balik kawan kita lama-lama dulu, kawan-kawan kita muda-muda dulu kan, yang sama-sama yang tak sembahyang, tak puasa apa ni, kita pun tegur, kita kata kita tua dah, mainlah kita berubah, main masjid. Dia kata apa? Hang tu selalu tegur aku lah, hang dulu lagi teruk. Tak kebur tu. Benda lepas-lepas. Betul tak? Benda lepas-lepas. Jangan nak pergi ungkit sana sini. Pasal apa? Benda salah. Tak sembahyang tu salah kan? Tak puasa tu salah kan? Berzina tu salah kan? Maka benda haram tu salah kan? Salah. Kenapa kita nak pusing-pusing? Ada pusing-pusing tu pasal apa? Pasal tak mau terima kebenaran. Itu termasuk dalam ciri-ciri takabur. Baik, kemudian dan segala asrarnya, lagi menyampaikan segala barang yang disuruh, menyampaikan segala umatnya. Dan Nabi ni sampaikan semua agama. Nabi tak pernah sembunyikan apa-apa. Ini penting tuan-tuan. Inilah pegangan umat Islam. Nabi tak pernah sembunyikan walaupun sikit. Tak pernah sembunyikan langsung. Dalam Al-Quran sebut, ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilaika min rabbik fa illam taf'al fama ballaghta risalatah. Wahai Rasul, yakni Nabi SAW, sampaikanlah wahyu. Sekiranya kamu tak sampaikan wahyu ni, maka kamu tidak menunaikan tanggungjawab sebagai seorang Rasul. Nabi tak pernah sembunyikan apa-apa. Tak pernah sembunyi apa-apa. Dan inilah merupakan apa? Kalau ada orang beranggapan bahawasanya Nabi bisik pelan-pelan, setelah aku wafat, Sayyidina Ali yang jadi pemimpin, kemudian Hasan, Husin, sambunglah Muhammad Ja'far Al-Sadiq, Muhammad Al-Baqir dan sebagainya, Ali Zainal Abidin. Ini satu akidah yang jelas sesat tuan-tuan. Nabi tak pernah pesan lagu tu. Ataupun orang anggap Nabi pernah bagi wahyu rahsia tertentu dekat dia ni yang orang lain tak dapat, sahabat ni yang sahabat lain tak dapat. Nabi tak pernah. Semua Nabi telah sampaikan kepada umatnya semua.
Sebab tu kalau tuan-tuan baca, mungkin tuan-tuan mendengar ustaz cerita berkenaan dengan Maulidur Rasul kan, masa Hajjatul Wada' tu, haji perpisahan, Nabi buat haji sekali je tahun 10 kenabian, yang disertai oleh sahabat Nabi 124,000 ramai. Orang dengar je Nabi nak buat haji tahun 10 kenabian. Masa umur Nabi, masa tu umur Nabi dalam 62 ke 63, lebih kurang 62 tahun. Jadi tuan-tuan, Nabi nak buat haji, orang dengar je, oh Nabi nak buat haji, semua pakai ikut. 124,000, sebagai ulama kata 144,000 ikut Nabi SAW dalam Hajjatul Wada', haji perpisahan. Sebab Nabi nak meninggal lagi beberapa bulan, tak lama dah. Nabi nak meninggal lagi beberapa bulan, Nabi wafat. Jadi masa tu, masa Nabi dia buat haji tu, Nabi tanya pada umat dia beberapa kali, hal ballaghtu ya ayuhan nas antum tas'alu antum satalqawna rabbakum. Kamu akan bertemu dengan Tuhan kamu, wa tas'alu anni, Tuhan akan bertanya pada kamu tentang aku. Yang ini Allah akan tanya pada umat dia tentang Nabi Muhammad SAW. Hal balagh, adakah aku telah menyampaikan? Adakah aku menyampaikan wahyu? Nabi seolah-olah nak menenangkan hati Nabi. Takut ada umat dia fikir ada lagi wahyu yang belum disampaikan. Apa kata umat Nabi SAW, sahabat Nabi semua kata apa? Nashhadu annaka qad addaita wa ballaghta wa nasahta. Kami akan bersaksi nanti di hadapan Allah, engkau dah tunaikan dah, kau dah nasihat dan kau telah sampaikan wahyu. Bila sahabat sebut lagu tu, Nabi angkat tangan, Allahumma fashhad. Tunjuk lagi, tunjuk, Allahumma fashhad, ya Allah saksikanlah. Nabi tanya banyak kali, tanya pada sahabat Nabi. Baik, jadi Nabi sampaikan semua. Lagi menyampaikan segala barang yang disuruh, menyampaikan kepada segala umatnya. Dan wajib kita benarkan dia, dan kita iktikadkan kepercayaan, dan pada menyampaikan segala hukum kepada umatnya. Iktikadkan, maksudnya kita percaya yang Nabi sampai ni memang betul, tak ada kedustaan langsung, dan hukum hakam dia. Baik, sebab tu kita tengok dalam Nabi SAW, bila Nabi jadi Rasul, tidak ada apa-apa polisi Nabi yang bersikap kroni. Dia tak ada bersikap adik-beradik sana, anak beranak dia. Kalau Nabi itu bukan Nabi, tuan-tuan, memang dia angkat anak beranak dululah. Tengok tuan-tuan, tengok dalam peperangan, yang Nabi utamakan apa? Anak beranak Nabi, saudara Ahlul Bait Nabi. Dalam perang Badar kan, ketika mana dicabar oleh 3 panglima Quraisy yang handal, dia cabar, dia perang dulu tuan-tuan. Sebelum perang, dia akan one by one bagi semua pakai tengok, ni tentera Islam, ni tentera kafir. Sebelum dia berperang, dia akan ajak beradu one by one. Memang berani tuan. Berani ni satu benda yang dilatih. Dia bukan boleh tiba-tiba main berani, dia kena latih jadi berani. Itu ramai je tentera-tentera bukan Islam yang berani tuan. Tentera Jepun masa dia serang Malaysia, serang Pearl Harbor tu kan, tak berani, tak boleh. Macam mana dia naik kapal dia, bila kapal dia nak bila dia dah bom, dia terjun dengan kapal dia. Pearl Harbor tu, kamikaze tu. Kalau tak berani tak boleh buat. Berani tu. Dia dengan kapal dia tu, dia langgar pengkalan tentera Amerika kan. Berani tentera-tentera tuan-tuan, tentera Israel ke, tentera Ukraine, Rusia yang dia pakai perang tu, kalau tak berani tak boleh. Takut. Tu berani ni benda yang dilatih. Jadi tentera musuh berani. Dia dulu kita tuan tengok, banyak je pahlawan Rom, Parsi, kafir Quraisy, pahlawan yang berani, ramai. Berani sungguh. Berani. Itu yang masa mereka keluar Utbah, Syaibah dengan Al-Walid bin Utbah ni pahlawan yang handal. Dia ajak one by one dalam perang Badar. Siapa berani mai one by one, dia memang akan ada yang mati. Dia takkan cedera sikit lari balik, tak. Memang lawan sampai mati. Dia pun cabar dulu. Keluar 3 orang, Muaz, Muawiz dengan Abdullah bin Rawahah. 3 orang nak lawan. Tapi yang ni penduduk Madinah. Penduduk Mekah tak mau, kami tak mau. Kami tak ada masalah dengan penduduk Madinah. Kami nak lawan dengan adik-beradik kami. Yang ni daripada penduduk Mekah. Maka Nabi panggil siapa? Bangunlah Hamzah, pak saudara Nabi yang Nabi cukup sayang. Bangunlah Ali. Bangunlah Abu Ubaidah.
Ubaidah, bangunlah Ubaidah bin Haris. Siapa ada 3 orang ni? Hamzah pak saudara Nabi, Sayyidina Ali sepupu Nabi, Ubaidah siapa? Ubaidah ni pak saudara Nabi, pak saudara, dua pak saudara lah, pak saudara jauh sikit. Pak saudara Nabi juga. Nabi panggil keluarga Nabi untuk bertempur, boleh jadi syahid, tapi Nabi panggil keluarga Nabi. Kalau orang yang kroni dia tak panggil, nanti mati anak adik-beradik aku, panggil orang lain apa pilawan. Tak, Nabi panggil 3 adik. Dan memang dalam waktu bertempur tu seorang meninggal dunia. Ubaidah tu meninggal dunia. Dia tu pak saudara Nabi yang Nabi juga sayang dia. Dia meninggal, kaki dia kena potong, putus. Yang selamat Ali dengan Hamzah menang. Yang Ubaidah tu meninggal, kaki kena potong, meninggal dalam perjalanan pulang. Sebab tu tuan-tuan, Muhammad Al-Ghazali, seorang ulama di Mesir, dia kata kenapa tak jadi macam ni? Setelah Nabi wafat, yang menggantikan Nabi Ali, menantu dia. Lepas Ali menggantikan Nabi, anak Ali, Hasan. Lepas Hasan meninggal dunia, adik Hasan, Husain. Lepas Husain meninggal dunia, kena bertanik anak Husain, Ali Zainal Abidin, macam Syekh orang sebut tu lah. Lepas Ali Zainal Abidin meninggal, kena bertanik Muhammad Al-Baqir. Lepas Muhammad Al-Baqir meninggal, kena bertanik Ja'far As-Sadiq, Musa Kazim, terus sampai Imam 12 dia betul lah, ataupun Imam 7, dia pun pecah banyak. Jadi tuan-tuan, kenapa tak macam tu? Kalau jadi macam tu tuan-tuan, Islam ni bukan agama rahmat, ni memang agama keluarga, betul tak? Memang keluarga, kroni sungguh. Dia akan jadi orang bukan Islam masa ni senang. Musuh-musuh Islam akan kata apa? Tengok, kata wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, tidak diutuskan kamu wahai Muhammad melainkan rahmat sekalian alam. Rupanya dia bolok semua kekuasaan pada dia dengan adik-beradik dia. Nampak tu kroni. Sebab tu Nabi tak letakkan nak jadi pemimpin mesti adik-beradik dia, tak. Nabi letak orang yang paling layak, mesti pandai agama, mesti dia seorang yang pandai bab agama, alim ulama. Dan dia bukan sekadar tu, dia juga kena pandai bab pentadbiran, pandai mengurus. Baik, kemudian dan wajib kita mengikut akan dia pada segala barang yang disuruhnya, dan kita jauhkan segala yang ditegahnya. Wajib. Semua Nabi suruh ni wajib. Wa idza amartukum bi syai'in, kita kena, bila aku disuruh, kamu disuruh dengan satu benda, kamu kena buat. Fa'tu minhu mastata'tum, buat sekadar mana kamu mampu. Wa idza nahaitukum an syai'in fantahu, bila Nabi cegah apa benda, nak kita kena tinggal terus. Yang diwajibkan buat sekadar mampu. Maksud dia benda yang wajib ni, dia ada tahap dia. Sembahyang kena berdiri, bila tak mampu boleh duduk. Dia ada tahap dia. Tak boleh duduk, boleh baring. Boleh mengiring dulu, mengiring. Tak boleh mengiring, baring. Pakai kelopak mata, pakai kepala, gerak. Pakai kepala pun tak larat, stroke. Pakai kelopak mata pun tak larat, pakai hati je. Tengok dia ada tahap ni. Puasa wajib, tapi masa sakit, musafir, mengandung, menyusu, ataupun lapar yang amat-amat, kalau tak makan boleh mati, semua boleh buka puasa. Yang wajib ni dia ada tahap dia. Tapi yang haram ni, boleh tak berzina sikit, berzina banyak? Tak, yang haram tinggal tu. Dia tak ada, kalau berzina sikit boleh kot. Yang haram nak hai tu confirm tahu, kena tinggal. Minum arak, tak minum banyak tak apa kot, minum sikit jadi lah. Minum arak sikit dia tak mabuk, sikit-sikit tak mabuk. Tapi haram tak? Haram tetap haram. Curi banyak boleh tak? Tak boleh. Curi 1 juta tak boleh. Rasuah banyak tak boleh. Sikit boleh. Sama. Yang haram tetap haram, sikit banyak sama. Benda haram kena tinggal terus. Ada orang saya tanya, dia tikai mekok. Bila kita nasihat, saya main bukan banyak pun Ustaz, saya main sikit pun. Alah orang lain pun jenis lagu tu payah tak berterima nasihat. Alah orang lain pun ramai lagi makan benda haram. Kalau ada orang makan benda haram, bukan makna hang buat ni betul. Depa tak salah, hang pun salah. Sama-sama lah apa betul. Macam tu sampai bila nak bagi betul? Betul tak? Dah hang betul, alah dia pun buat salah. Allah, kalau lagu tu bila nak kita nak betul? Kita tengok orang berzina. Ustaz tengok saya berzina tu punya ramai lagi orang buat salah. Yang buat salah tu pun salah, hang pun salah. Dia nak dia cara orang nak
sebenarnya tak mau terima nasihat. Itu duduk sana sini, duduk putar sana putar sini. Salah. Baik, kemudian wajib kita jauhi. Baik, kemudian dan kafir orang yang berdusta akan dia atau syak akan benarnya barang yang didatangnya daripada Allah. Kafir orang yang tak percaya Nabi. Contohnya anti hadis lah. Dia tolak semua hadis. Anti hadis memang kafir. Dan anti hadis ni yang agak sedihnya bukan apa, banyak di padang Arab, tuan-tuan. Dan mereka ni bukan calang-calang doktor, profesor. Dia memang tak suka hadis. Itu pelik, tuan-tuan. Pelik. Dia pun tak suka hadis. Dan mereka ada website Quraniyun. Sedap nama, Quraniyun. Ataupun satu website saya pernah buka, Ahlul Quran. Hebat dia. Ahlul Quran, orang yang mengamal, ahli Quran, orang yang mahir Al-Quran. Kita menarik tengok perbahasan dia, Ahlul Quran. Rupanya anti hadis. Dia tulis Arab, semua Arab. Rupanya dia duduk cerita bab Quran hebat. Memang Quran hebat, tapi niat dia duduk cerita Quran hebat tu apa? Hadis tak payah pegang lah. Hadis tu sampah ya. Nampak? Itu tujuannya. Tapi bila kita baca tentang website dia, saya pun kagum tengok dia cerita bab mukjizat Al-Quran apa semua ni. Tapi dan nampak ada niat jahat dia. Niat jahat dia apa? Nak apa? Menafikan Al-Quran. Macam ada orang lah, dia memuja-muji Nabi Isa, puja sungguh. Tapi dalam masa yang sama menolak kerasulan Nabi Muhammad. Ini tak dapat diterima. Walaupun dia sayang semua Nabi-Nabi yang lain, tapi dia tolak Nabi Muhammad, batal lah akidah ni. Iman ni mana boleh ikut suka kita, tuan-tuan. Ikut seperti mana yang diwahyukan. Kemudian kekal di dalam neraka, kekal. Tolak yang Nabi sampaikan, tak percaya. Semua hadis Nabi dia tolak. Memang batal akidah. Tolak hadis Nabi semua boleh membatalkan akidah kita. Sebab apa, tuan-tuan? Sebab suruh taat pada Nabi ni Al-Quran. Qurannya suruh taat. Mana dia, tuan-tuan? Adalah ayat Quran kan. Wa ma atakumur rasulu fakhuzuh. Yalah, apa yang Rasul sampaikan kepada kamu, fakhuzuh, wajib kamu ambil padanya. Wa ma nahakum anhu fantahu, apa yang dilarang pada kamu hendaklah kamu tinggalkan. Wa ma yantiqu anil hawa, Muhammad ni Nabi SAW tidak bercakap dengan nafsu. In huwa illa wahyu yuha, yang Nabi cakap tu wahyu. Sebab tu anti hadis. Kalau tuan-tuan jumpa anti hadis, tuan-tuan tanya soalan kat dia, semayang macam mana? Dalam Quran mana dia sebut semayang 5 waktu? Tak ada. Disebut umumnya. Dalam Quran dia sebut tak semayang subuh 2, zuhur 4, asar 4, maghrib 3, isyak? Mana ada? Tak sebut. Puasa dia sebut daripada apa? Daripada terbit fajar sampai ke terbenam matahari, ada. Haji tak sebut semua. Umrah tak sebut semua. Habis tu yang kita semayang, puasa apa semua, semayang apa semua ni, zakat dia tak sebut kadar. Nabi yang sebut. Nabi yang menjelaskan. Yang paling senang semayang lah, tuan-tuan. Tanya inti hadis semayang lagu mana. Memang dia takkan boleh jawab, tuan-tuan. Kalau dia semayang macam kita, dalam Quran tak sebut macam ni. Itu yang ada orang tanya inti hadis daripada Kulim tu, semayang macam mana? Dia punya mengamuk, tuan-tuan. Bila tanya soalan tu dia marah sungguh. Pasal sebenarnya dia pun nak semayang macam mana? Memang tak boleh semayang. Quran hanya bagi secara umum, hadis yang menjelaskan. Kemudian dan orang yang menyalahi akan dia, iaitulah orang yang asi, yang dapat kerugian di dunia dan di akhirat. Jadi siapa yang tak beriman, tolak Nabi, maka dia kufur, terkeluar iman dia, batal iman. Dan orang menyalahi, dan orang yang tak ikut Nabi, Nabi sebut lain, dia buat lain. Nabi kata haram, dia buat. Nabi kata wajib, dia tak buat. Ini adalah orang yang asi, orang yang ingkar pada arahan Nabi SAW. Pendek kata, tuan-tuan, berkenaan dengan Nabi ni, tuan-tuan, apa yang Nabi bagi tahu semua betul. Wajib kita beriman. Baik hukum hakam dan sebagainya. Biasanya, tuan-tuan, saya tengok ada sebahagian feminis, orang perempuan yang semangat perempuan ni, dia pemarah kat Nabi berapa? Bini ramai. Dia benci sungguh. Ada seorang peguam tu, saya tak nak sebut nama dia, tapi di Facebook dia rajin tulis macam-macam dia hina Nabi. Dia kata dia selalu dihina Nabi macam-macam. Dia kata Nabi Muhammad ni dia ikut Nabi ni dalam apa,
bab urusan selim pada suami isteri, bab kekeluargaan Nabi bukan tak boleh menjadi ikutan. Dia berani sebut macam tu. Dan dia juga menafikan hukum waris harta. Laki 2 bahagian, perempuan 1. Ini sebut dalam Quran. Ini sebut dalam Quran ni, surah An-Nisa. Dia tak setuju. Banyak lagi lah tuan-tuan, dia sebut perkataan yang saya baca ni memang boleh batal akidah. Boleh batal akidah. Tapi yang peliknya bukan apa, dia pakai tudung lampu. Pelik. Peguam. Pakai tudung lampu. Anak dia 10 ke? 10, 11. Nampak macam ngaji agama semua. Tapi dia, prinsip dia bertegas. Dia memang tak suka Nabi pasal Nabi bini ramai. Dan dia pernah sebut Nabi tak adil dengan bini dia. Pernah dia sebut Nabi tak adil dengan bini dia. Ini itulah tuan-tuan. Dan perkataan-perkataan yang boleh membatalkan iman. Baik. Sebenarnya tuan-tuan kalau bab poligami ni, ramai je orang perempuan yang suka poligami. Ada, bukan tak ada, ada. Malah ada grup lagi tuan-tuan, grup. Dia pun sangat menggalakkan suami-suami dia kahwin lebih. Alangkah baiknya kalau bini kita masuk grup tu tapi bini kita pun tak masuk, bini saya pun tak masuk. Bini saya pun mengamuk tuan-tuan kalau sebut bab-bab ni. Walaupun pak mentua saya bini 2. Pak mentua saya bini 2. Dia bukan pak mentua saya, semua adik-beradik dia, kebanyakan adik-beradik pak mentua saya bini 2, 3, 4. Dia pun bini banyak-banyak. Baik. Jadi cukup sekadar tu tuan-tuan. Kita akan sambung yang itulah. Dan setengah daripada yang dikhabarkan di situ. Setengah yang dikhabarkan wajib kita percayakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'a marhuma, tafarraqana min ba'di tafarruqan ma'suma, wa la taj'al minna shaqiyya wa la mahruman wa la matruda. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi baraka sallam. Alhamdulillah rabbil alamin.